bodoh tidak boleh diajar. Seperti yang telah dijanjikan, Pemuda Amanah Shah Alam semalam membuat laporan polis terhadap pempengaruh DD Chronicle yang membuat naik video parodi menyindir keputusan mahkamah berkaitan pembatalan peruntukan berkaitan jenayah syariah Kelantan. Laporan itu dibuat oleh Timbalan Ketuanya YB Daniel Rashid Harun Aminah Rashid di Balai Polis Seksyen 9 Shah Alam. Laporan itu berkaitan video berdurasi 3 minit 55 saat yang dimuat naik di Facebook kini telah dipadamkan oleh DD Chronicle atau nama sebenarnya Didi Sulaiman Rai yang antaranya didakwa menyindir perbuatan minum arak dan berjudi bukan kesalahan bawah Undang-Undang Sivil. Ini jelas mengelirukan, memesongkan fakta serta berniat untuk mempersendakan proses penghakiman yang dilakukan oleh Badan Perundangan Negara, kata Daniel dalam laporan tersebut. Daniel menggesa polis menyiasat DD Chronicle antaranya mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dia berkata pihaknya akan tetap membuat laporan polis walaupun DD Chronicle telah memadam video itu dan membuat permohonan maaf. Sebagai pempengaruh, mereka ini dekat dengan masyarakat. Setiap hari orang ramai menonton kandungan yang dimuat naik melalui media sosial. Jadi perlu berhati-hati agar tidak menyebarkan perkara yang tidak betul. Selain haruslah bertanggungjawab, katanya di Petik Malaysia Kini. DD Chronicle kemarin membuat permohonan maaf dan menurunkan video selain mengakui terlepas pandang serta tidak berhati-hati terhadap fakta dipersembahkan, malah masih berseloroh dan seolah-olah tidak ikhlas. Dan dia berkata tindakan itu diambil agar ia dijadikan pengajaran buat semua orang dan semua pengaruh serta orang ramai akan lebih bertanggungjawab terhadap komen serta kandungan yang dimuat naik ke media sosial masing-masing. Beliau turut mencadangkan orang ramai turut tampil membuat laporan terhadap kandungan yang menyebarkan fitnah serta menyentuh isu-isu sensitif terutama 3R, bangsa, agama dan raja. Jika parti politik sahaja buat laporan, orang akan ingat ia mainan politik semata-mata, kata Daniel lagi. Sementara itu, seorang peguam syar'i Raja Muhammad Haziq, Raja Muhammad Kamal berkata walaupun orang ramai boleh bebas menyuarakan pandangan mereka, namun perkara itu perlulah bersandarkan fakta. Cara menyuarakan pandangan tersebut perlulah cermat dan tidak sehingga memfitnah, memberikan fakta yang salah atau merendah-rendahkan institusi kehakiman, sebagai contoh menuduh mahkamah sebagai alat penjajah atau tidak mengikut Islam dan sebagainya, katanya. Tambahnya lagi, keputusan mahkamah adalah dokumen terbuka yang boleh diakses orang ramai dan dalam keputusan penghakiman sesuatu kes ada diperincikan fakta, isu yang berbangkit serta undang-undang yang berkaitan. Jika terujuk, ada beberapa lagi peruntukan yang membolehkan seseorang itu didakwa atas kesalahan menghina keputusan mahkamah. Di Mahkamah Syariah pula ada Seksyen 210 Akta Tata Cara Jenayah Syariah yang memperuntukkan kuasa kepada mahkamah dengan hukuman denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali, kata dia lagi. Kemarahan Pemuda Amanah terhadap pempengaruh murahan itu membuak-buak sehingga diekspresikan mereka menerusi laporan polis dan sidang media yang dibuat. Mereka marah kerana pempengaruh berkenaan memperlekehkan agama demi kepentingan parti dan untuk membuat kandungan laman media sosial mereka. Celakalah DD Chronicle yang memperlekehkan agama demi konten dan parti, kata Hazmi atau Jeming Hassan dalam sidang media beliau selepas membuat laporan polis malam. Ia diulang oleh Jeming, naik Ketua Pemuda Amanah Nasional dalam Facebook beliau. Laporan polis itu dibuat di seluruh negara oleh Pemuda Amanah semalam. 2 laporan polis dibuat di Kelantan sahaja. Benar, DD Chronicle telah memohon maaf kepada Pemuda Amanah, tetapi ia bukan soal Pemuda Amanah sahaja. Ia soal agama Islam yang telah diperlekehkan. Agama Islam yang digunakan untuk dijadikan konten. DD Chronicle telah memuat naik satu posting yang dianggap menghina agama Islam dan kesucian hukum hakamnya. Di sebalik kejadian yang berlaku amat menyedihkan apabila ada di antara mereka yang bergelar walaun masih mempertahankan kebodohan dan kebiadaban pempengaruh berkenaan atas dasar bertentangan fahaman politik tanpa memikirkan kesan yang amat mendalam terhadap masyarakat dan agama. Malah bagi mereka apa yang dibuat Didi adalah benda biasa dan tidak perlu ada pihak yang melenting. Pelik bin ajaib ke mana mereka sepak terjang maruah agama dan kepentingan awam dengan membela makhluk sebegini. Bodoh tidak boleh diajar, sombong tidak boleh ditegur, cerdik pula tidak boleh ditumpang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.